Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hari hasil. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Pengarah-pengarah Jabatan Negeri, Cawangan Siasatan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hasilian yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, setiap tahun pada tanggal 1 Mac, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan menyambut Hari Hasil. Namun, sambutan yang ke-25 tahun ini semestinya berbeza kerana kita semua perlu mengadaptasi norma baharu lanjutan daripada penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, termasuklah negara kita Malaysia. 25 tahun masa berlalu dan pelbagai cabaran yang telah dihadapi oleh kita, pandemik COVID-19 sudah pasti menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Namun begitu, LHDNM sebagai pentadbir cukai langsung negara perlu memastikan sasaran kutipan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dapat dicapai bagi merealisasikan belanjawan negara 2021 yang berdasarkan 3 matlamat utama iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Kita sangat bertuah kerana Online Management Talk Aspirasi Pengurusan Atasan kali ini akan menampilkan pemimpin tertinggi nombor 1 LHDNM untuk menyampaikan amanat dan berkongsi aspirasi dengan tajuk LHDNM dan Cabaran Menangani Kelestarian Organisasi pada Masa Hadapan. Terbang di awan burung jentayu, kerana penat gugur ke bumi. Tampillah Datuk Seri kami merayu bersama amanat bekalan kami. Dipersilakan Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Sairi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian. Yang berbahagia Datuk Muhammad Jaafar bin Embong, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pematuhan. Yang berbahagia Datuk Dr. Sotimin Mohalib, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan. Yang berusaha Encik Abu Tarik bin Jamaluddin, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Dasar. Barisan Pengurusan Atasan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan hasilian yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan keizinannya kepada kita untuk sekali lagi bertemu secara maya. Segala puji bagi Allah kerana memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan amanat di program Online Management Talk Aspirasi Pengurusan Atasan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sempena sambutan Hari Hasil ke-25 kepada semua hasilian pada hari ini. Tahniah kepada Jawatan Kuasa sambutan Hari Hasil ke-25 atas inisiatif menganjurkan program ini bagi membolehkan saya berkongsi perspektif pengurusan atasan terhadap operasi lembaga hasil mutakhir ini dan bagaimana kita semua perlu mendepani segala cabaran demi kelestarian organisasi ini di masa hadapan. Seperti semua sedia maklum, pada 1 Mac 2021 nanti, genaplah organisasi yang memayungi kita ini berusia 25 tahun selepas ia diperbadankan pada 1 Mac 1996. Tempoh 25 tahun ini juga menandakan kita meraihkan sambutan Jubli Perak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia daripada sebuah jabatan kerajaan kepada sebuah badan berkanun dan seterusnya menjadi badan berkanun yang telah diasingkan pengurusan saraannya daripada sektor awam. Sebagai sebuah organisasi yang dinamik, tempoh 25 tahun ini menyaksikan perubahan demi perubahan, transformasi dan juga reformasi telah dialami oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tidak setakat itu,
pelbagai cabaran juga silih berganti telah kita harungi dalam melaksanakan fungsi teras kita sebagai pentadbir cukai langsung negara. Transformasi dan cabaran tersebut ternyata menjadikan lembaga hasil dalam negeri Malaysia semakin matang dalam menguruskan sebarang isu sama ada isu dalaman maupun isu luaran yang berada di luar kawalan, sehingga kan kita berjaya memahat sejarah membuat kutipan cukai langsung yang tertinggi negara pada tahun 2019 yaitu 145.11 bilion ringgit atau peningkatan lebih 562% berbanding kutipan pada tahun 1996 yaitu hanya 25.8 bilion ringgit sahaja. Umpama laut yang ada pasang dan surutnya, tahun 2020 telah menguji kita dan ombak ujian itu masih berterusan hingga ke saat ini. Selain mendapati perubahan landscape sosiopolitik negara, kita juga berdepan dengan krisis kesihatan, yaitu pandemik COVID-19 yang turut melanda dunia. Impak daripada pandemik ini bukan sahaja memberikan kesan kepada operasi kita, malah ia turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Walaupun begitu, berbekalkan semangat juang yang sentiasa membara dalam diri setiap hasilien, alhamdulillah kita masih dapat membuktikan kecemerlangan kita dengan kejayaan memungut cukai langsung berjumlah 123.093 bilion ringgit berbanding sasaran sebanyak 121.7 bilion ringgit yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi tahun 2020 setelah semakan kali ketiga. Tahniah saya ucapkan kepada hasilien atas kejayaan ini. Bagi tahun ini pula, sasaran yang diberikan kepada kita adalah berjumlah 143.9 bilion ringgit, yaitu peningkatan sekitar 22.2 bilion ringgit berbanding sasaran kutipan pada tahun 2020. Ini sekaligus sasaran kutipan tahun ini menuntut kita semua untuk menjadi extraordinary kerana pencapaian luar biasa hanya boleh dicapai melalui gerak kerja yang juga luar biasa. Sehubungan itu, saya berharap hasilien sentiasa agile ataupun tangkas dan bersedia untuk mengadaptasi diri dalam persekitaran dan budaya kerja norma baru demi kelestarian fungsi di lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Dan saya yakin hasilien sekali lagi akan dapat membuktikan bahawa kita mampu bergerak sebagai satu pasukan dalam usaha memenuhi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia pada tahun ini. Dan seterusnya, menjamin kemampanan hasil negara yang akan digunakan untuk manfaat dan kesejahteraan rakyat. Selain diberikan tanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir cukai langsung negara, sebagai agensi di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, kita juga turut diamanahkan untuk menguruskan bantuan khas kerajaan seperti bantuan prihatin nasional, grant khas prihatin, dan yang terkini adalah bantuan prihatin rakyat. Peluang yang diberikan dalam menguruskan kesemua program bantuan ini menjadikan lembaga hasil semakin dekat di hati rakyat. Oleh itu, berikanlah
layanan dan perkhidmatan yang mesra, profesional dan berintegriti kepada semua penerima bantuan ini, agar hasrat kerajaan dalam melaksanakan prinsip kerajaan prihatin benar-benar dapat diterjemahkan. Sesungguhnya perkhidmatan yang terbaik daripada lembaga hasil turut akan memberikan imej yang baik kepada pihak kerajaan. Dato-dato, datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sempena sambutan Hari Hasil ke-25 ini, sekali lagi saya menyeru supaya Hasilian komited bersama-sama dengan pihak pengurusan untuk terus mengekalkan momentum kecemerlangan dan membuktikan kepada stakeholder, terutamanya Kementerian Kewangan Malaysia, bahawa kita sentiasa berada di landasan yang betul dalam memberikan perkhidmatan percukaian terbaik kepada rakyat. Nilai-nilai turas lembaga hasil seperti happy, teamwork, professionalism, integrity, dan excellence hendaklah sentiasa menjadi pedoman semasa menjalankan tugas. Jika diteliti semula, dalam kebanyakan ucap tama saya, telah disentuh banyak perkara berkenaan dengan keperluan kita untuk menjadi pentadbir cukai terunggul melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan kepada pihak-pihak berkepentingan dengan organisasi kita. Lembaga hasil juga perlu dilihat sebagai sebuah agensi kerajaan yang menawarkan tindakan penyelesaian dan bukannya menjadi punca kekecewaan pihak berkepentingan, atau dengan kata lain, we have to facilitate and not to frustrate dalam memberikan perkhidmatan. Bagi saya, era command and control dalam aspek-aspek pentadbiran serta pengurusan percukaian telah berlalu kerana setiap stakeholder kita, terutamanya dalam kalangan pembayar cukai kini, lebih sedar akan hak-hak mereka. Pendekatan command and control semata-mata yang banyak bergantung kepada aktiviti penguatkuasaan dalam menjalankan fungsi lembaga hasil dalam negeri terhadap pembayar cukai tidak mampu meningkatkan kepercayaan orang awam terhadap keadilan sistem percukaian di Malaysia. Sebaliknya, ia hanyalah mengundang rasa resah orang awam terhadap lembaga hasil dalam negeri. Oleh itu, lembaga hasil perlu lebih mendekati dan memahami pembayar cukai. Perbanyakkan sesi libat urus agar pentadbiran cukai dilaksanakan berdasarkan service oriented dan citizen centric. Sebelum ini, saya pernah memberikan saranan kepada para petugas barisan hadapan lembaga hasil, yaitu dalam usaha kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap pelanggan, khususnya pembayar cukai, setiap petugas barisan hadapan lembaga hasil hendaklah memiliki package ABCC, yaitu appearance atau penampilan kemas, behavior bersikap positif, komunikasi berkesan, dan kompetensi yaitu kecekapan. Saya fikir saranan ini tidak hanya terpakai kepada petugas barisan hadapan, malah ia juga perlu diamalkan oleh semua Hasilian. Gabungan semua kriteria positif tersebut bukan saja dapat membentuk Hasilian yang sangat berkualiti dan cemerlang, malah ia turut diyakini mampu meningkatkan prestasi kutipan hasil untuk pembangunan negara apabila jangkaan pembayar cukai serta pihak berkepentingan dapat dipenuhi. Dalam hal ini,
setiap peringkat pengurusan di lembaga hasil boleh mengkaji amalan-amalan terbaik pentadbir cukai yang lain dan melihat kewajaran ia dilaksanakan di lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Misalnya apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat cukai Australia melalui piagam pelanggan mereka yang jelas menggariskan hak, kelayakan dan kewajipan Australian Taxation Office serta pelanggan mereka secara komprehensif. Manakala Internal Revenue Service di Amerika Syarikat pula memfokuskan pelaksanaan 3 strategi utama penyampaian perkhidmatan, iaitu mewujudkan pengalaman baik pembayar cukai, meningkatkan kemahiran pegawai melalui latihan yang tersusun, dan penstrukturan semula Internal Revenue Service dengan memperkemaskan fungsinya agar setanding dengan kos yang dibelanjakan. Datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, motivasi dan semangat setiap hasilian perlu sentiasa disemarakan. Dalam konteks pencapaian organisasi, sumbangan setiap hasilian adalah dituntut. Setiap hasilian tidak kiralah sama ada mereka melakukan kerja-kerja penaksiran, pungutan, pentadbiran, perakaunan, perundangan, teknologi maklumat, keselamatan dan sebagainya, turut sama memberikan sumbangan yang tersendiri. Berikanlah sumbangan anda dalam ruang lingkup tugasan anda dan pastikan setiap tindakan yang dilakukan bermatlamatkan untuk menjadikan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai pentadbir cukai terunggul dengan pengurusan kos yang efektif tanpa melanggari mana-mana peraturan. Kita tidak perlu membazirkan masa dengan mengkaji dan mencipta formula-formula baharu dalam usaha meningkatkan motivasi diri dan pekerja. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah lebih banyak membaca dan mempelajari teori-teori serta petua-petua kejayaan yang telah sedia ada diasaskan oleh para akademia. Segala teori dan petua kejayaan yang mereka perkenalkan sudah tentu telah terbukti keberkesanannya kerana ia telah melalui proses penyelidikan dan kajian. Saya menekankan ke semua ini kerana dalam norma baharu yang serba-serbinya berbeza, kita perlu kekal dinamik dan fokus, tiada lagi zon selesa dan sambil lewa. Langkah kita harus laju seiring dengan pergerakan masa. Bagi pengurusan tertinggi dalam mendapani cabaran semasa dan akan datang, kami akan memastikan bahawa hal ehwal teras percukaian seperti pematuhan cukai, pengoperasian, perkhidmatan pelanggan, pendidikan cukai, dasar dan undang-undang percukaian, termasuk tabir urus korporat, akan diberikan perhatian untuk ditambah baik dari semasa ke semasa. Dan tindakan ini penting untuk kelestarian lembaga hasil di masa hadapan. Untuk makluman hasilian sekalian, OECD telah menggariskan 11 cabaran utama yang dihadapi oleh pentadbir cukai dan lembaga hasil juga tidak terkecuali dalam mengharungi cabaran-cabaran tersebut, yaitu yang pertama, ketidakpatuhan dan penipuan cukai, kedua, ekonomi bayangan, ketiga, e-dagang dan pendigitalan, keempat, penguatkuasaan undang-undang cukai, kelima, isu globalisasi, keenam, kesinambungan operasi, ketujuh, strategi cyber dan data, ke-8,
teknologi maklumat, ke-9 penyampaian perkhidmatan, dan 10 kepercayaan dan reputasi, dan yang ke-11 pemantapan modal insan. Cabaran yang digariskan oleh OECD ini penting agar rentak dan strategi kerja tidak terjejas di dalam kita mendapati budaya kerja serta norma baru dan mencapai sasaran jumlah kutipan cukai yang sentiasa menjadi tumpuan setiap anggota lembaga dan Kementerian Keuangan Malaysia. Menyadari bahawa ganjaran materialistik turut mempunyai peranan dalam memacu prestasi, saya dan pengurusan tertinggi juga akan sentiasa memberikan perhatian terhadap skim saraan lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang merangkumi segala kebajikan dan keperluan hasilian ditambah baik dari semasa ke semasa. Adalah menjadi harapan pengurusan tertinggi lembaga hasil agar hasilian sentiasa berusaha supaya kerja dan tugas yang diamanahkan dapat menunjukkan keberhasilan yang lebih baik kerana suntikan kewangan yang kita perolehi daripada kutipan cukai kelak akan membantu pihak kerajaan memulihkan semula kedudukan ekonomi dan negara. Kita juga mengharapkan program imunisasi kebangsaan menerusi plan vaksinasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan pihak kerajaan ketika ini akan dapat mengawal penularan dan mengukuhkan kembali ekonomi supaya lembaga hasil dapat kembali fokus melaksanakan teras percukaian sebagaimana sebelum ini. Di sini juga saya mengambil kesempatan ingin mengingatkan hasilian agar sentiasa menjaga kesihatan diri sendiri dan keluarga. Dalam kita melalui gelombang COVID-19 ini, saya berharap agar hasilian sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan apabila berada di pejabat maupun di mana-mana bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Akhir kata, saya menyeru sekali lagi agar semua hasilian berjaya mendapati cabaran-cabaran semasa dan akan datang, terutama di dalam budaya norma baru, selari dengan tema tahun 2021, Embracing New Challenge, New Paradigm, demi mencapai sasaran kutipan cukai yang telah ditetapkan kerajaan pada tahun ini dan memastikan kelestarian lembaga hasil akan terus kekal cemerlang untuk mencapai visi sebagai pentadbir cukai terunggul. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Hasil ke-25 kepada semua hasilian di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri atas amanat dan aspirasi yang disampaikan sebentar tadi. Pandemik COVID-19 bukan halangan untuk LHDNM mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Saya percaya dengan suntikan semangat dan aspirasi pengurusan atasan, hasilian bersama-sama berganding bahu menempuhi cabaran norma baharu dengan anjakan paradigma dalam usaha merealisasikan dan mendongkong LHDNM sebagai peneraju strategik keberhasilan kewangan negara selari dengan tema tahun ini, Embracing New Challenge, New Paradigm. Saya bagi pihak seluruh warga kerja online Management Talk yang terdiri daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko, Akademi Percukaian Malaysia dan Jabatan Logistik Korporat ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada pengurusan tertinggi LHDNM serta seluruh hasilian yang bersama-sama menyaksikan online Management Talk aspirasi pengurusan atasan. Akhir kata,
Selamat Hari Hasil yang ke-25. Sama-samalah kita berdoa agar sentiasa dilindungi daripada wabak COVID-19. Sentiasa patuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Pakai pelitup muka, kerap basuh tangan atau guna hand sanitizer. Patuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dinawati Baharudin, Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko.